أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا مقبولا. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ahli jamaah Surau Al-Amin, penduduk Desa Mahkota, penduduk Kampung Sungai Kembung Hilir, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan nikmat kesihatan, masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kita mengabdikan diri kepada Allah. Jadi sidang penonton sekalian, pada hari ini saya akan berkongsi sepotong hadis berkenaan dengan amalan yang mendekatkan diri kita ke syurga dan menghindari kita dari azab api neraka. عن أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang lelaki mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang mendekatkan aku ke syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Baginda menjawab, kamu menyembah Allah, tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturrahim dengan keluarga. Hadis riwayat Muslim, status hadis sahih, hadis ke-15. Pengajaran pada hadis ini ialah untuk seseorang hamba itu meraih syurga, lantas menjauhkan dirinya daripada azab api neraka, maka seorang hamba itu perlulah menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, iaitu mengabdikan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu adalah maksud, tujuan kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia dan juga jin. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu sedar, apakah tujuan kita diciptakan, apakah tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita sedar tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentu Allah redha dengan hidup kita di dunia ini. Yang kedua, tidak melakukan syirik. La tusyriku bihi syai'a. Tidak melakukan syirik, tidak mensyirikkan Allah dengan apa sahaja. Seperti mana dalam lafaz syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu adalah penyaksian kita, keimanan kita bahawa Tuhan yang layak disembah hanya satu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada dua, tiada tiga, hanya Allah semata-mata. Jadi apabila kita mengabdikan diri kepada Allah
dan menafikan Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu akan meraih rahmat redha Allah Subhanahu Wa Taala untuk memasukkan kita ataupun menganugerahkan kita syurga. Yang ketiga, mendirikan solat fardu dan memeliharanya. Wa tuqimus salata, mendirikan solat. Solat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Solat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan solat, maka dia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan solat, maka dia telah hadamad-din, meruntuhkan agamanya. Jadi ia adalah satu perkara penting dalam kehidupan seorang hamba kepada Allah SWT. Ia adalah simbol bagaimana kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita melaksanakan ibadat kita kepada Allah Taala. Ibadat itu bukan hanya di hati, bukan kita di hati beriman, meyakini keesaan Allah, tidak mensyirikkannya, tetapi tiada perlakuan. Perlu diterjemahkan dalam bentuk solat. Solat iaitu kita berdiri tegak, meletakkan diri kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk satu tempoh. Bermula dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan menjaga rukun-rukun di dalam solat itu. Jadi itu adalah simbol pengabdian kita, cara kita mengabdikan diri kepada Allah 5 kali sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu solat yang fardu, yang wajib kita laksanakan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita mengatakan kita beriman kepada Allah Taala, tetapi kita tidak menunjukkan dalam bentuk perbuatan kita, yang menjadi perkara terpenting, kerana ia adalah tiang agama. Dengan solat itu sebenarnya bukan sahaja untuk kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan solat itu sendiri Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia akan menjadi benteng dan juga perisai dalam kita menjalani kehidupan seharian. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah kamu daripada fahsyak dan juga mungkar. Jadi itu antara perkara yang kita perolehi sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menyambung silaturrahim. Wa tasilur rahmi. Wa tasilu dha rahimak. Menyambung silaturrahim. Dengan kita menjaga silaturrahim kita sesama ahli keluarga. Baik, ada iklan sekejap. Anak saya baru sedar daripada tidur. Kita sebenarnya telah mendekatkan diri kita bukan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi menghubungkan hubungan kita sesama kaum kerabat secara khususnya, iaitu apa yang disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hubungan kita kepada sesama manusia, terutama kepada kaum kerabat dan ahli keluarga. Jadi itu 5 perkara pokok, 5 perkara penting yang disebutkan dalam hadis ini, yang perlu kita sama-sama mengambil berat, mengambil penting, supaya kita mendapat apa yang disebut sebagai nikmat yang kekal
yang tiada kesudahannya. Nikmat yang kekal itu adalah di akhirat, nikmat syurga. Kalau kita seronok gembira di dunia, itu adalah sementara. Kalau kita derita di dunia, itu pun sementara. Jadi marilah sama-sama kita cuba sebaik mungkin untuk kita menjaga kelima-lima perkara ini, seperti yang disebut dalam hadis ini, supaya kita akan dapat meraih cinta, meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan ke dalam syurganya insya-Allah. Dan saya mengambil kesempatan di sini untuk mengajak ahli jemaah, penduduk Desa Mahkota, penduduk Sungai Kembung untuk kita mengimarahkan majlis ilmu di mana sahaja, dalam apa jua platform, khususnya kalau di komuniti kita ini, Surau Desa Al-Amin, Surau Al-Amin Desa Mahkota ada telah memulakan dengan kuliah-kuliah online, dan juga sikit masa lagi insya-Allah kita akan melaksanakan ataupun menganjurkan kelas Al-Quran, mengaji secara online untuk kanak-kanak, orang dewasa, perempuan dan lelaki insya-Allah. Doakan supaya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari esok, hari Rabu, kita ada kuliah bersama Ustaz Al-Fadil Ustaz Ismail Ahmad berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pada petangnya bersama Ustaz Nurul Aman membicarakan tentang fiqh ibadah, dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Dan kita ada tetamu jemputan yang kita jemput khas, iaitu Al-Fadil Ustaz Hamizul bin Abdul Hamid, iaitu pada hari Sabtu pukul 9.30 malam di platform FB, FB page kita. Jadi sama-sama kita follow, kita ikut segala apa yang telah kita rancang. Jadikanlah, walaupun kita dalam waktu PKP, kita terbatas pergerakan, kita tidak dapat bergerak ke surau, tak dapat pergi ke masjid menghadiri pengajian-pengajian, tetapi kita tidak ketinggalan mengikuti pengajian-pengajian majlis-majlis ilmu ini secara online. Jadi itu juga adalah peluang kepada kita. Ajak semua anak-anak ahli keluarga, sama-sama kita saksikan, kita tonton sama-sama. InsyaAllah kita akan mendapat kebaikan sama-sama di dunia dan di akhirat insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk pagi ini. Segala yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.